Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Okey, insyaAllah kita akan sambung kembali perbincangan kita muka surat 388 dalam bab kifarat ataupun kafarah, iaitu muka surat 388 penggan yang pertama ke atas. Penggan pertama. Qala al-musannif rahimahullah, kata pengarang kitab ini, wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada ilmu dia. Orang yang tidak mengqadha puasa kerana sakit yang berterusan sehingga masuk bulan Ramadan berikutnya, tidak wajib dikenakan sebarang kafarah kecuali mengqadhakan puasanya sahaja. Baik, kalau ditakdirkan Allah ibu bapa kita sakit ataupun kita sendiri sakit daripada Ramadan bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang, tak baik-baik lagi sakit, maka dia tak perlu bayar fidyah, tak perlu bayar kafarah dia. Kifarat tak payah nak bayar. Cuma yang dia perlu buat adalah qadha bila mana dia sihat. Okey, qadha saja bila mana dia sihat. Adapun orang yang sakit apa, sakit demam, sakit gigi, sakit yang biasa dia, ataupun masuk hospital 5 hari, maka dia tak qadhakan lagi sakit dia tadi tu sampai bertemu dengan Ramadan yang akan datang, maka waktu tersebut kena bayar. Dia kena bayar fidyah sehari yang dia tinggalkan satu cupak. Okey, 1 cupak sekilo lah kita katakan. 1 kilo. Baik, dia kata jika dia mati setelah mampu mengqadha puasanya, tetapi dia tidak melakukannya wali yang sunat. Jika dia mati setelah mampu mengqadha, okey, dia mampu tapi dia tak sempat qadha. Sebab ni kita kena perhati ni ibu bapa kita ni, pastikan terutamanya dalam bab puasa lah yang penting sangat-sangat. Bukan sekadar puasa, solat pun. Kalau ada adik-beradik kita, abang kita, adik kita, saudara mara kita, anak-anak kita dan ibu bapa kita sakit, yang pertama sekali tengok pada solat dia. Tolong nasihatkan dia. Nasihatkan dia, kalau dia tak mau solat, bagi tahu kat dia betul-betul solat ni Allah tak ada excuse pun. Allah ada rukhsah, kelonggaran pada bab yang lain, tapi tidak bagi bab solat. Bab solat dia sakit macam mana pun dia tetap dia kena solat walaupun tak boleh nak bergerak. Kalau tak boleh nak bergerak, kita tengok akal dia masih waras, kenal orang. Kalau walaupun dia tak boleh cakap, pergi bisik kat telinga dia, cakap, okey mak, dah masuk waktu, mak solat lah. Tak apa, saya dah ambil air wuduk dah, maka solat lah. Ajak dia solat ataupun suruh dia solat. Nenek saya waktu 2 minggu mata tak buka dah, tapi dia boleh bercakap. Dia bercakap 2-3 patah perkataan. Ada orang datang kena hajah, kena tak dengar cam tak suara saya ni, dia angguk, dia kata saya cam. Okay, tapi mata dia tak buka. Bila masuk waktu solat, apa kita buat? Kita pergi bisik kat telinga dia, nek, okay, dah masuk waktu solat maghrib 3 rakaat. Okey, so apa kita buat? Kita solat kat tepi dia. Kalau kita tak solat pun kita sebutkan usolli fardul, nak ingatkan dia balik, Allahu Akbar. Okay, kemudian baca Fatihah, kemudian kita rukukkan, sebutkan supaya hati dia bersolat walaupun fizikal dia tak solat. Ini tugas ibu bapa ataupun suami isteri kalau mana salah seorang yang mengalami sakit, dan sakit itu sakit yang kita katakan sakit yang berat. Kadang-kadang ada orang yang dia kesian. Ingat, biar kita jangan kesian kat dunia, sebab akhirat besok takut tak lepas. So biar kita kat dunia ni kita katakan tak apalah, nak buat macam mana, susah pun susah. Cakap kat dia orang, cakap apa? Solat juga, suruh juga. Macam bagaimana sekalipun dia tak boleh buat. Saya pernah tunjuk tak kat sini cara macam mana orang nak solat cara duduk ataupun baring. Kita pernah dulu ada sekali waktu duduk lah, yang baring kita tak pernah tunjuk. Okey, bayangkan tengok saya tengah berbaring sekarang ni. Saya berbaring kat atas katil. Baring ni katil lah ni. Okey, saya berbaring. Okey, kenapa berlaku kes ni? Kerana berlaku bapa sahabat kita kat Akrab ni, salah seorang sahabat kita kat Akrab ni, dia datang kelas Akrab ni satu hari. Dia cerita kat saya, ustaz boleh tak tolong datang kat rumah saya, mak saya panggil. Tak apalah, saya pun pergi ke rumah dia. Mak dia bercakap, dia kata, ustaz saya sedih sangat-sangat suami saya. Kenapa? Dia kata, dialah yang bawa saya pergi haji, dialah yang usung saya naik motor pergi kelas-kelas mengaji kat masjid. Tiba-tiba ustaz waktu dia tengah sakit ni, dia tak mau solat, ustaz saya sedih sangat-sangat. Saya suruh dia marah pula kat saya, ustaz korang ni tak hati bahasa, aku sakit. Dia cakap macam tu. Ustaz boleh tak tolong bagi nasihat sikit kat suami saya? Saya pun datang lah, assalamualaikum haji. Dengar-dengar kita datang lah, kita, saya ustaz bukan tak mau solat. Bukan tak mau solat, tapi dia kata saya semput ustaz. Saya semput, saya tak boleh nak solat, saya semput. Saya kata siapa? Kata solat nak kena berdiri, nak kena baca kuat-kuat. Solat kadar yang mampu. Saya kata jangan bangun, solat sambil tidur.
Duduk kat terbaring, kata terbaring tu lah solat maknanya. So maknanya siapa tugas apa, anak-anak isteri tolong ambil uduk. Boleh tak isteri nak tolong ambil uduk? Boleh, tak ada masalah dalam bab ni. Dia khilaf di kalangan ulama bersentuhan isteri dan suami yang membatalkan. Adapun dalam bab ni dipanggil darurat boleh. Baik, katakan ni katil saya duduk, saya terbaring macam ni. Tangan saya ni yang pertama, kalau boleh gerakkan tangan Allahu Akbar dekat. Okey, kemudian letak boleh dekat dada. Kemudian baca sebagaimana kita baca dalam solat. Nak rukuk macam mana nak buat? Okey, kalau boleh gerakkan kepala, tundukkan sikit saja. Untuk tanda rukuk, untuk sujud ke bawah sikit lagi. Okey, kepala yang menjadi anggota utama untuk rukuk dan juga sujud. Okey, baik. Sekarang ni tangan tak boleh bergerak, kepala tak boleh bergerak, mata saja yang boleh bergerak. Okey, macam mana nak buat? Angkat takbir, mata angkat takbir Allahu Akbar. Naikkan kelopak mata ke atas, turun balik ke bawah. Bayangkan saja, maksudnya bayangkan kat situ. Okey, waktu kemudian bayangkan pula tangan kita berada kat dada walaupun tangan kita dah duduk depa macam tu. Bayangkan semuanya sampailah ke akhir solat dalam keadaan kita baring macam tu. Baik, waktu at-tahiyat tu, tahiyat akhir ke tahiyat awal, kalau boleh jari ni gerakkanlah. Kalau tak boleh, macam mana buat sekadar yang kita boleh. Semua hukum ni hukum yang sunat. Pernah dengar cerita Syekh Abdul Fattah Abu Rodah meninggal dalam keadaan tangan sedang bertasyahud. Meninggal, waktu dia meninggal tu tangan duduk macam tu, sehinggalah dimandikan, dikapankan dan dimasukkan dalam kubur. Tangan ni tak boleh bengkok-bengkok lagi dah, duduk dalam tasyahud. Tak nakkah kita waktu kita tengah solat, tiba-tiba Allah ambil nyawa kita waktu tu, ataupun dah selesai dah solat, hutang kita tak ada hutang apa-apa pun, pergi dalam keadaan yang lapang kita. Sebab apa? Kita dah selesaikan. Tiba-tiba ditakdirkan Allah kita ada masa, kita tak ingat pun nak solat, Allah ambil nyawa kita, sudah pasti kita bawa hutang. Sebab tu dalam bab solat pastikan. Bab solat dalam keadaan yang mengiring, sama juga macam yang tadi. Sama ada nak gerakkan tubuh badan, ataupun kita katakan anak mata, ataupun jari. Kalau jari boleh gerak, biarkan jari ni sebagai perantara, jadikan anggota yang utama. Kalau kaki yang boleh gerak, kalau kaki boleh gerak, gunakanlah kaki apa-apa anggota yang boleh gerak. Kaki tak boleh gerak, hati bayangkan. Okey, baik. Dalam solat dalam keadaan yang tertentu kita panggil darurah. Darurah ni tak semestinya menghadap ke arah kiblat. Solatlah di mana-mana tempat, mana-mana arah. Kalau kat hospital mengikut katil yang kita tidur itu. Tak payah nak pastikan katil. Itu dalam bab solat. Adapun dalam bab puasa, pastikan mak ayah kita yang pertama sekali dalam bab iaitu tengok. Okey, kalau dia sakit yang melampau, yang kita katakan tak tahu dah kebarangkalian nak sembuh sukar. Waktu tersebut ingat, si anak ni apa dia boleh buat? Dia boleh tolong qadakkan untuk ibu dan bapa dia. Adapun dalam bab kita katakan kalau ibu bapa masih mampu nak qadakkan, maka pada waktu tersebut ditakdirkan Allah dia meninggal sebelum sempat dia qadak. Sama juga anak-anak yang tolong qadakkan. Hukum qadak tu hukumnya apa? Sunat ke wajib? Sunat kepada anak, wajib kepada bapa tu. Anak-anak cuma nak bantu. Yang boleh bantu iaitu puasa sahaja. Baik, keluarga kita bukan Islam, kita nak tolong puasa kat dia tiap-tiap tahun. Okey, tak boleh. Itu tak boleh. Nak tolong solat itu tak boleh. Tak boleh buat. Okey, baik. So dalam bab ni dibolehkan. Siapa anak lelaki ke anak perempuan? Anak lelaki. Tapi kalau anak lelaki malah anak perempuan nak tolong buat boleh tak? Boleh. Okey, tak ada masalah dalam bab ni. Baik. Maka dia kata jika dia mati setelah mampu mengqadak tapi dia tak qadak puasanya, tapi dia tidak melakukannya, walinya sunat mengqadaknya. Jika wali tak mengqadak puasa tersebut, wajib dia beri makanan kepada orang fakir daripada harta peninggalan. Kalau tak nak puasa, pekat bergaduh adik-beradik, engkau pemalas juga. Okeylah sekali, bayar fidyah. Keluarkan bayarkan fidyah untuk jumlah puasa yang dia telah tinggalkan, iaitu secukup makanan asasi 1 kilo beras. 1 kilo beras dilarapkan dengan berapa hari yang dia tinggalkan, dan dilebihkan dia mengikut pandangan mazhab Imam Abu Hanifah, lebihkan pada setiap kifarat yang kita bayar tadi. Sebenarnya 1 cupak tak sampai pun 1 kilo, 500 gram tentu sajalah, tapi kita lebihkan dia untuk nak takut ihtiyat, berhati-hati dalam bab ni, selain daripada disedekahkan atas nama ibu bapa kita. Mudah-mudahan Allah terima amalan kebaikan yang dibuat oleh anak tadi. Baik, kemudian yang keduanya pula, dari duit mana kita nak ambil? Katakan ditakdirkan arwah meninggal. Okey, yang meninggalnya adalah suami, tinggal isteri dan juga anak-anak waktu tersebut. Baik, sekarang ni kita nak keluarkan yang mana yang kita nak perlu buat terlebih dahulu setelah mana meninggal? Duit tadi. Okey, yang pertama first kali apa nak buat? Okey, selesaikan hutang dia terlebih dahulu. Lepas daripada hutang manusia, hutang Allah dalam bab fidyah. Last kali yang ketiga, apa lagi nak buat?
Waktu yang sama juga, iaitu urusan untuk pengebumian, ambil daripada duit situ juga. Yang keempat, apa lagi boleh buat? Lain lepas pada itu untuk waris-waris semua. Baik, boleh tak nak ambil duit daripada situ untuk buat kenduri tahlil? Tak boleh. Ini yang kena jaga sangat-sangat. Terutama siapa yang suami meninggal waktu masih lagi muda. Masih lagi muda, anak-anak masih lagi kecil. Yang anak-anak dia masuk dalam kategori anak yatim. Anak yatim, bukan anak yatim tua ni, anak yatim muda. Anak yatim tua tak kira. Anak yatim muda ni. Yatim muda yang sekolah rendah, sekolah menengah masih lagi tanggungan. Kita panggil anak yatim ni orang yang berada dalam tanggungan. Baik, kalaulah ditakdirkan Allah bapa meninggal. Bapa meninggalkan harta benda, dia duk kalut nak buat majlis kenduri tahlil. Kat mana dia ambil duit? Dia ambil duit daripada duit bapa ni untuk buat kenduri tadi. Orang ramai datang, dia orang makan duit sebelum dibahagikan kepada waris, sebelum ditolak semua benda ni. Tak pasal-pasal jemaah masjid, jemaah surau dah makan duitnya, makan benda yang haram. Kita pastikan sangat-sangat. Nak buat kenduri, boleh ambil duit lain. Anak-anak keluarkan duit ke, siapa-siapa keluarkan duit sedekah kan, tak ada masalah. Macam saya, bapa saya meninggal, saya dah sebut, saya kata boleh tak, saya tak nak buat tahlil, saya kata saya nak baca, kita orang nak baca Al-Quran sajalah. Tapi orang datang juga rumah kita, setiap malam orang datang. Bila orang dah datang, kita buatlah tahlil, kita pun buat. Hari yang sampai ke hari yang ketiga, keempat, hari ketiga tu ada orang kata boleh tak, hari ketiga ni kami nak menghargai bapa awak, kami nak sembelih bapa awak suka makan kambing, kami nak sembelih kambing, nak buat kenduri kat awak. Saya kata tu pulang lah ke orang yang nak buat. So dia orang lain yang buat. Kerana sunatnya apa, jiran yang masak makanan untuk keluarga sendiri mati, bukan keluarga tu yang buat makanan. So nak dapatkan kelebihan itu, kita ada sahabat kita yang kematian, cakap ke dia, engkau jangan buat, aku yang buat. Itu lebih afdal lagi nak bandingkan dengan orang tu buat. So kita mungkin barangkali ada adik-adik, kawan-kawan yang meninggal dan sebagainya, kita cakap keluarga dia, boleh tak saya nak ambil satu malam, saya yang akan sponsor semuanya, kami nak masak makanan untuk keluarga awak dan juga orang-orang lain yang datang. Ini cara yang Nabi Furuh kita nak dibandingkan dengan cara yang lain. So saya buat macam tu. Sampai hari yang keempat, kelima pun ada lagi orang datang, tapi kita bacakan Al-Quran. Bacakan Al-Quran saja. Ikutlah mana-mana siapa yang nak ambil tahlil pun tak apa. Tapi pastikan jangan ambil daripada duit si mati. Kalau yang meninggal tu perempuan, sama juga, jangan ambil duit dia. Minta suami yang buat kenduri guna duit dia, tak ada masalah. Tapi kalau nak ambil duit daripada duit isteri, tengok duit dia banyak apa semua, kita nak ambil buat kenduri, jangan, tak payah. Tak menguntungkan dia sedikit pun. Bahkan mendatangkan mudarat lagi. So kena ingat dalam bab ni. Ya. Dari khairat kematian, Ustaz. So okey. Ada khairat kematian. So yalah, nak buat apa dengan khairat tu? Nak guna duit khairat tu untuk sama juga duit khairat kematian tadi tu untuk siapa? Atas nama si mati, betul. Tapi untuk siapa? Untuk keluarga dia, nak ringankan bebanan keluarga dia. Kita ambil dia tu buat kenduri pula. Ya, tak, satu benda yang tak kena. Yalah, walaupun kita kata mungkin akan dapat pahala kepada si mati sekalipun, tapi saya rasakan tengok orang keluarga yang mati tadi. Kalau keluarga yang susah, keluarga miskin, janganlah, tak payah, kesian kadang-kadang. Sebab hari ni ada orang nampak macam mana dah jahil. Dia tak ada bila meninggal ni duk kira-kira ni malam pertama ni nak buat apa, duit tak banyak. Tok Imam kata tak apalah, buatlah sikit-sikit pun tak apa, bihun pun tak apa. Buatlah juga cari buat bihun juga. Sepatutnya tak payah. Masjid tak kata kami sponsor malam pertama, kedua, ketiga, masjid yang sponsor. Contohnya lebih afdal lagi. Sebab tu ada setengah orang dia pergi buat kenduri kat masjid, itu terpulang masing-masing lah. Sebab tu kita kata jangan memberatkan. Datang sejarah sedekah. Boleh. Orang datang ziarah nak sedekah pada kita, tak ada masalah. Cumanya tengok jugalah, kadang-kadang macam saya ada waktu bapa saya meninggal, bukan kita yang letak, orang lain pula yang pergi minta jak, ada jak. Saya tanya nama apa, yang nak letak kat depan, dia orang letak depan, saya tengok dah ada orang letak duit. Saya kata boleh tolong masuk, boleh jak ni, kami tak minta dan kita tak nak pun. Bukan kalian nak orang lain sedekah, saya kami yang akan sedekah untuk ibu bapa kami. So kita tak nak macam tu. Terpulang lah yang tu, terpulang. Kalau orang nak bagi, terpulang lah. Ada kadang-kadang kita tengok pandangan lah tak cantik. Mayat duduk ada kat atas katil, atas tempat tidur dia. Ada orang datang, dia selit kat bawah bantal duit. Datang selit kat bawah bantal duit. Punca sebab tak ada jam. Jadi tengok penuh duit kat tu, jadi macam yalah, tengok pelik sangat. Suasana yang macam tu tak cantik lah, tak cantik. Walaupun kita katakan dibolehkan sekalipun, tapi tengok suasana yang tak berapa cantik lah. Suasana yang tak cantik. Baik. Baik. Apa nak bagi beras. Bagi beras. Dengan kafarah tersebut melepaskan tanggungjawab si mati di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi yang dia kena settlekan, antaranya hutang piutang ni yang wajib sangat-sangat kena pasti betul-betul. Pastikan, sebab tu suami isteri ni jangan ada rahsia langsung dalam bab hutang.
Suami isteri ni maksudnya suami berhutang beritahu kat isteri, isteri berhutang beritahu kat suami sebab kita tak tahu kita nak hidup sampai bila. Dia tak kira kat Allah cabut nyawa kita dalam keadaan ada orang hutang, takut ada orang ambil kesempatan dan sebagainya, ataupun suami kita hutang, isteri tak tahu. Saya, bapak saya ada orang hutang dengan dia. Bapak saya bagi hutang pada orang, dia tu meninggal. Okay, bila dia tu meninggal, jumlah hutang jumlah yang banyak ribuan ringgit. Jadi mak saya cakap, bapak kau cakap dia bagi hutang kat seorang tu, Pak Haji tu dah meninggal dunia. Takkan korang nak suruh mak yang pergi minta, korang pergilah cakap kat Pak Haji tu suruh dia bayar balik. Tak apalah, abang saya pergi, anak jumpa anak dan jumpa anak si mati tu. Dan mati kata kami tak tahu apa-apa, bapak kami hutang. Kalau bapak kami hutang sudah pasti kami tahu. Jadi takkan kita dah kerah nak kata bapak kau hutang kau. Takkan nak minta. Macam tu lah tadi kita cakap. Ada saksinya. Ada saksi, ada seorang yang menjadi saksi waktu berhutang tu. Sebab tu penting Islam suruh tulis dan cari saksi. Saksinya ada, bawa lah saksi. Dia bawa saksi pun keluarga dia tak nak terima juga. Mungkin disebabkan tak ada bil. Kita cakap tak apalah, tak ada orang tak nak ni. Sedekah je lah, buat macam mana lagi. Itu salah satu cara yang kita boleh buat pasti. Lepas tu kena cerita. Suami cerita kat isteri, isteri cerita kat suami, takut. Sebab pun Nabi sebut satu hadis sebagai ingatan pada kita. Ruhul mu'min ta'allaqa ma baina samawati wal ard. Roh orang yang beriman tergantung di antara langit dan bumi. Roh orang yang beriman tergantung di antara langit dan bumi hatta yukhziya dainahu, sehinggalah dia bayar balik hutangnya. Nampak? Maknanya orang roh kita ni tak diangkat oleh Allah. Allah biarkan berada di awang-awangan. Ada orang bagi respon, kita seronoklah ustaz, tak kena ada guru. Maknanya tak selesai. Masuk di awang-awangan tu bukan tergantung, tak selesai. Poin dia tak selesai. Kita tak akan selesai urusan kita, tak boleh nak buat pun. Amalan kita tergantung, tak diterima pun, disebabkan oleh kerana ada hutang kita dengan manusia tadi. So pastikan dalam bab hutang ni kena perhati betul-betul, bukan sekadar cakap. Cek semua benda-benda yang ada kaitan. Sebab tu kalau siapa yang buat loan bank pun sekarang ni alhamdulillah lah, sebahagian daripada Islamic Bank ni dia ada pilihan. Dia panggil insurans yang dia, waktu kita nak sign tu, kalau suami mati nak potong, kalau mati salah seorang nak macam mana, 50% kan nak bagi habiskan terus. Macam saya kata kalau saya mati habis, selesai. Tapi kalau isteri saya mati tinggal lagi 50% saya kena bayar dia rumah. So kita pun sign atas agreement yang kita buat. Macam tu pun boleh juga, supaya kalau berlaku apa-apa. Seorang sahabat saya di MU perempuan, suami meninggal, suaminya pun MU juga meninggal, masih muda lagi, umur 30 lebih. Bila dah meninggal, jadi dia pun risau, ya Allah, aku kerja kerani saja, macam mana aku nak bayar rumah, nak bayar kereta, anak-anak lagi pun semua. Allah lorongkan jalan yang sempurna bagi dia, mudah saja. Bila cek dengan soksonya, dengan macam-macam dia dapat kereta pula. Waktu suami dia sign tu, kalau meninggal saja tak payah bayar. Semua tak payah sekali dengan rumah sekali. Relax, tak payah bayar pun. Sebab tu penting. Kena pengetahuan kita dalam bab-bab perbankan ni pun kena ambil tahu juga supaya tak berlaku lah keadaan yang macam ni. Ada orang kata ustaz dia buat loan konvensional. Kan haram kan riba tu. Riba kan tak payah bayar, tak boleh. Okey, kena bayar tak? Walaupun riba tu tak kena bayar. Mana orang yang beriman dipegang pada janjinya, pada agreementnya, pada apa yang dia sign, tetap dia kena bayar. Walaupun hutang tadi hutang alung ke apa sekalipun, tetap dia kena bayar. Baik. Hal ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Siapa dia Ibnu Umar? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Man mata wa alaihi siyam syahrin. Siapa yang meninggal dan padanya puasa selama sebulan, falyut'im anhu makana kulli yawmin miskinan. Hendaklah dia berikan makanan bagi pihaknya kepada orang miskin itu secupak setiap hari. Itu dalil bagi orang yang tinggal puasa dan meninggal. Hadis yang lain daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi siyam shama anhu waliyuh. Siapa yang mati yang tidak mengqadhakan puasanya, walinya hendaklah mengqadha bagi pihaknya. Baik, siapakah wali? Apa yang jadi wali? Waris dia. Wali ni lelaki ke perempuan? Lelaki. Perempuan boleh jadi wali ke tak? Tak boleh. Tapi perempuan dalam bab puasa dibolehkan. Sebab tu disebutkan wali yang aulanya adalah lelaki. Sebab tu cakap, baca hadis ni dekat anak-anak kita, dekat suami kita. Awal ingat, aku besok pokok aku tak larat, aku meninggal, engkau ganti puasa aku. Engkau buat ni sekian-sekian. Boleh tak boleh? Kadang saya rasa bagus, ingat nak panggil sekali lagi lah Ustaz Ghazali tu. Bagus untuk cerita buat wasiat. Terutamanya hari tu dia cerita sikit saja. So kita nak ambil tajuk wasiat saja, tanpa dimasukkan dalam bab yang lain ataupun tajuk-tajuk yang sesuai. Ustaz Ghazali, nama telefon dia saya masih ada lagi, insya-Allah kalau kita boleh jemput dia. Sebab ni penting.
Kerana terutama dalam yang pertama wasiat ni supaya anak kita ni dia gerun sikit. Dia tak main-main waktu hidup ni, kita masih hidup, dia hidup, dia tak main-main. Terutama waktu kita meninggal. Bukan maksud bila wasiat dia terus nak mati dan semua kita mesti mati punya, tak boleh buat apa. Itu biar wasiat awal-awal. Saya wasiat 2-3 wasiat yang keluarga saya buat. Selain antaranya wasiat harta benda yang ada, iaitu dibahagikanlah semua walaupun mereka masih hidup. Okey, yang keduanya pula wasiat bapa saya, okey, aku hantar kau belajar agama. So aku nak aku meninggal, keturunan kita meninggal, atuk kau meninggal, nenek kau meninggal, mak kau meninggal, siapa yang meninggal dalam keluarga kita, engkau yang jadi imam. Okey, itu wasiat. So bila kita dengar tu jadi bersungguh sikitlah kita nak belajar sebab keluarga kita punya ni harapan tinggi. Kemudian mak saya pula wasiat dia kata, aku anak lelaki ramai, anak perempuan tak ramai. So dia kata anak perempuan aku bela korang daripada besar tempat tangan sampai korang dah besar panjang, aku yang bagi makan. Korang ingat sikit, hak gini mencapai dua aku. Okey. Okey, aku tak bagi korang makan susu tepung, aku bagi makan susu aku sendiri. Okey, so aku nak korang balas, lepas tu aku kat dunia lagi. Apa dia? Kalau aku mati, aku nak korang semua usung aku bawa pergi ke kubur, tak nak bawa dengan kenderaan. Ini wasiat. Kemudian waktu tu rumah saya dengan kubur dekat. Sekarang ni rumah saya dengan kubur 3 km. Mungkin mana lah usung. Walaupun saya, tapi kita tak minta lah dia. Boleh tak boleh kita nak ubah wasiat tu? Tak, maknanya dalam tanpa pengetahuan dia 3 km dia semua usung. Nak usung dengan kandang. Mak saya pula orang yang badan besar. Okay. Anak-anak pula semua kurus macam saya. Okay. Macam mana nak usung? Macam mana nak buat? Boleh tak kita nak ambil separuh? Mala tudriku, kaedah fiqah, mala tudriku kulluh la tatruku kulluh. Benda yang kamu tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. So buat separuh bahagian, bawa separuh jalan. Baru jalan kita usung pergi ke kubur. Itu antara yang wasiat. So bila wasiat itu anak-anak jadi prihatin sikit lah. Kita ingatkan dewan dengan wasiat. Tapi wasiat agak-agak wasiat yang boleh diikut lah. Dengan wasiat yang pelik-pelik. Contoh, aku mati besok, kebumikan aku di KLCC. Cino, wasiat macam tu, macam mana buat? Boleh tak buat? Terbatan, tak sah. Tak sah wasiat tadi. Wasiat agak-agak yang anak-anak kita boleh buat lah. Baik, sambungan. Kafarah kerana tidak mampu berpuasa bagi orang tua. Okey, kafarah ni orang tua yang tak mampu berpuasa bagi orang tua. Baik, orang tua yang tidak mampu berpuasa dan terpaksa berbuka wajib menunaikan kafarah. Mana-mana orang tua yang berpuasa kemudian dia tak mampu. Tak mampu untuk berpuasa, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra. Ayat ini sebut siapa yang sakit ataupun musafir dia boleh ganti pada hari yang lain. Adapun orang yang sakit uzur yang tak boleh lagi nak berpuasa disebabkan umur yang terlalu tua. Umur dah 140 tahun, tinggal isi dengan kulit, isi dengan tulang dengan kulit. Tulang dengan kulit saja yang tinggal apa lagi dah 140 tahun umur. Orang kata apa? Keturunan hang tua Melaka. Okey, contohnya apa dia nak buat? Okey, dia kena kafarah disebabkan dia tak puasa. Maka dia kata bagi makanan kepada fakir miskin secupak makanan asasi negeri berkenaan bagi setiap hari yang dia tidak berpuasa. Tidak boleh nak bagi hari-hari ke nak kumpulkan hujung? Tak ada masalah. Hari-hari pun boleh, kumpul pada hujung pun boleh. Afdalnya sebelum hari raya kita samakan dengan zakat fitrah, berikan pada orang susah, kurang-kurang dia orang dapat manfaat daripada yang kita bagi. Dan bagi duit boleh lah. Boleh. Bagi duit berapa banyak? Nilaikan dia paling afdal RM10 untuk satu hari. Ini yang paling afdal lah. Ya? Kalau tak mampu, hadis bagaimana kita pernah bacakan dahulu, kisah seorang lelaki. Dia kata apa? Inni halaktu ya Rasulullah, habis aku, binasa aku. Dia tanya kenapa? Waqa'tu alam rohati, aku telah bersetubuh dengan isteriku di siang hari bulan Ramadan. Nabi kata engkau ada bebaskan hamba boleh? Tak boleh. Kemudiannya pula puasa 2 bulan betul-betul boleh? Tak boleh. Dia kata aku dah tua sangat. Orang tu umur 80 lebih lah. Dah tua sangat-sangat. Habis tu kau ada makanan. Kau ada makanan tak? Jangan makan. Ada makanan. Dan sekali apa Nabi buat? Nabi masuk ke dalam rumah, bawa keluar satu buah tamat. Okey, kemudian Nabi kata ambil buah tamat ni pergi bagi kawan. Dia kata ya Rasulullah, nak bandingkan timur dan barat, aku orang paling miskin, baik aku bagi makan keluarga aku, dia kata bagi kawan. Nabi pun senyum, dia kata apalah, boleh makan. Maknanya kalau tak ada masalah. Tapi kalau ada buatlah kadar yang kita boleh buat. Baik. Kemudian yang seterusnya dia kata kat sini
Tidak ada kewajipan yang lain selain itu atas dirinya atau walinya. Itu saja yang dia boleh buat, iaitu bayar fidyah. Lain daripada itu tidak ada lagi. Hal ini berdasarkan hadis daripada Atha. Dia mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu an baca ayat yang bermaksud wa 'alal ladzina yutawwaqunahu fidyatun ta'amu miskin. Apa maksud dia? Dan wajiblah atas orang yang tidak terdaya berpuasa. Antaranya disebabkan oleh kerana tua dan sebagainya. Maka qala Ibnu Abbas laysat bimansuqatin wa syekhul kabir wal mar'atul kabirah la yastati'ani an yasuma falyut'imani makana kulli yawmin miskinan. Kata Ibnu Abbas, orang-orang yang sakit, orang lelaki yang sakit, yang tua dan sakit, orang perempuan yang tua, syekhul kabir, orang tua, orang muda sakit, tunggu juga sampai dia sembuh. Adapun yang tua, yang sakit, yang sukarlah untuk nak sembuh, kita kata memang tak boleh lagi dah, maka bagi makan orang miskin setiap hari satu cukup. Baik, ada apa soalan berkaitan dalam bab puasa ke bab fidyah yang macam tu? Sebelum kita masuk kifarah berbuka puasa bagi perempuan yang hamil. Ada soalan? Untuk orang yang stroke macam mana Ustaz? Sama lah, sama juga yang stroke. Stroke ni ada kemungkinan tu baik lah. Ada kan kemungkinan tu baik. Kalau baik maknanya dia puasa. Katakan kita dah bayar fidyah untuk dia, tiba-tiba dia baik, apa dia kena buat? Kena puasa. Dia kena puasa balik, nanti balik. Okey, sambungan kafarah kerana berbuka bagi perempuan yang hamil dan sedang menyusukan anak. Ini bagi perempuan yang hamil dan menyusukan anak. Baik. Kata pengarang, perempuan hamil yang berbuka puasa kerana takut akan keguguran dan perempuan yang menyusukan anak berbuka puasa kerana bimbang akan susu badannya berkurangan dan menjejaskan kesihatan anaknya. Jika berpuasa, maka wajib qada puasa dan menunaikan kafarah. Rumah saya pernah cuba gagah juga berpuasa. Bila orang yang menyusukan badan ni, dia puasa juga, apa akan berlaku? Jadi tu ayam-ayam yang betul, dia jadi pening. Sebab katanya susu tu darah lah. Darah lah. Okay, so bila benda tu dia keluar, menyebabkan kita akan jadi tak bertenaga. Memang dia kena. Lepas tu nak menyusu, at least dia kena minum juga, Milo ke, kena minum air ke sedikit sebelum di ni. Apa namanya, isteri anak Zaidi ni jadi anak susuan saya. Anak susuan. Sebab isteri saya menyusukan anak dia sampai ke hari ni. Isteri dia tak ada susu, isteri saya susu banyak. Jadi penuh lah peti air tu, siap beli peti air tu lagi, simpan susu. Dan terlebih-lebih anak kita pula semua jenis saiz kecil-kecil, minum sikit-sikit, 2 ounce. Jadi susunya banyak. Packing masuk dalam plastik tu, simpan kat dalam peti sejuk, penuh satu peti air tu semua dengan susu belaka. Tapi syarat bagi siapa yang nak bagi macam tu kat orang, pastikan dia kenal, pastikan diketahui. Yang pertama, kalau isteri nak bagi dekat orang lain, suami dia kena izin suami. Okay, yang kedua, diketahui oleh semua pihak yang dia menyusukan dan pihak yang memberi susu tadi, antaranya untuk kesan pada masa akan datang. Kerana anak ni jadi anak susuan. Macam mana boleh jadi anak susuan? Berapa kali kenyang? 5 kali kenyang. Maksud 5 kali kenyang tu macam mana nak tahu kenyang? Sendawa. Okay, sendawa. Okay, sendawa tu tanda kenyang lah. Sendawa tu tanda kenyang. Boleh? Tak ada masalah. Tak semestinya. Tak semestinya. Kalau dalam peti sejuk 6 bulan ke? 6 bulan kau kalau tak salah. Betul? 6 bulan. 6 bulan. Dalam peti 6 bulan. 6 bulan. Kalau letak kat tempat buku lah, kalau tempat yang tak buku ni, buku lagi ada lah dia punya. Bila dah keluar kat luar, boleh tahan dah 2 jam. 2 jam betul lah. Ya. Orang lain terminum tak jadi ibu susuan. Kalau bapak yang minum tak jadi susuan. Tak jadi susuan. Dia yang budak bayi saja. Bayi jadi susuan. Yang lain tak jadi susuan. Kesan dalam bab perkahwinan lah. Kesan perkahwinan dalam bab aurat dan sebagainya. Kerana susu ni darah daging. Apa yang kita makan semuanya dia akan proses jadi susu. Kalau mak makan, sebab tu orang yang contoh yang petai kan angin, dia makan petai, dia menyusukan anak pun bangin sekali. Sebab kalau apa yang mak makan, baca kesan tu, makanan tu mesti pastikan yang halal, kerana dia akan jadi darah daging. Sebab tu yang dia kata daripada mana datangnya darah daging, susu darah daging, sebab dia susu lah antaranya tadi. Dan dia juga antara tabiat anak tu datang daripada susu daripada mak dia yang menyusukan.
Begitu juga datang daripada bapak kat mana. Sebab tu dia ceritakan sperma sebelum dia keluar tu dia akan jalan seluruh tubuh badan bapak. Bapak dia akan jalan seluruh tubuh badan, dikatakan, saya baca dalam satu kitab. Kemudian baru dia keluar, bila keluar tu sebab tu dia membawa, mewariskan sifat-sifat yang ada pada bapak. Anak saya, kalau dia nak satu benda dia buat perangai Masya Allah berguling-guling kita tanam. Balik cerita kat mak saya. Mak saya kata, kau tahu tak aku dulu kau pada macam tu. Okey, so tak pelik dah kan. Okey, baik. Sambung balik. Kat mana? Okey, baik, dia kata maka jika berpuasa mereka wajib mengqadahkan puasa. Perempuan hamil yang berbuka puasa kerana bimbang akan keguguran, dan perempuan yang menyusukan anak berbuka puasa kerana bimbang akan susu badannya kurang dan menjejaskan kesihatan anak. Jika berpuasa mereka wajib qadah puasa dan menunaikan kafarah. Lagi dua sekali yang dia buat, qadah dan juga kafarah, dengan memberi makanan asasi negeri berkenaan kepada orang fakir secupak sebagaimana yang kita sebutkan. Walau bagaimanapun, saya baca dalam kitab yang lain menyebut cukup dengan hanya sekadar qadah puasa. Fidyah ni hukumnya sunat. Nak bayar silakan, tapi hukumnya sunat saja. Hukumnya sunat, tidak diwajibkan lah. Yang wajib sebab qadah. Sebab bila dah qadah, yang fidyah tadi tidak perlu lagi, melainkan dia qadah pada digandakan tahun. Itu lain cerita. Bagaimanapun jika mereka tidak berpuasa kerana bimbang akan keselamatan diri, sama ada bimbang keselamatan anak ataupun tidak, mereka wajib qadah puasanya sahaja tanpa kafarah. Bagaimana yang kita sebutkan tadilah. Okey, baik. Okey, ada soalan? Ibu yang mengandung, ibu yang bersalin, mengandung dan juga bersalin. Mengandung dan juga bersalin. Ya. Okay, baik. Okey, yang pertama orang tu dia panggil nyanyuk. Okey, nyanyuk ni pada apa yang dia ingat. Okey, waktu tu katakan dia solat subuh 4 rakaat, biarlah 4 rakaat, 4 lah. Dia solat zuhur 2 rakaat, 2 rakaat pun 2 rakaat, dan Allah tahulah maknanya waktu tu. Buat macam tu. Ingatkan dia. Contoh kiblat dia tak betul, kita cakap kat dia, mak kiblat dia sebelah sini. Tapi kalau dia buat juga, biarkan, ada masalah. Dia buat macam tu lah. Sebab apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak wajibkan satu benda melainkan kadar yang dia mampu buat. Itu mampu kadar yang dia boleh buat, cukuplah. Itu pun badai. Tegur dia. Cuma cakap ingatkan dia jelas. Tapi kalau dia buat juga, anggaplah tu macam dia dah jadi macam budak-budak balik. Dia jadi macam budak-budak balik. Berapa umur? 80 lebih. Ustaz, kalau dijamakkan dengan isyak tu mereka tak boleh nak kait sembahyang. Okey, disebabkan bagus soalan. Sahabat kita tanya, boleh tak nak jamakkan solat kerana uzur? Uzur yang pertama nak kena tukar pampers, nak pergi ambil wudu, menyusahkan. Dibolehkan jamak tapi tidak qasar, jamak sahaja. Qasar hak bagi bermusafir, jamak bagi orang yang uzur dan orang yang berada dalam keadaan yang darurat. Ibu ayah kita uzur sakit, pakai pampers. So kita nak solat dia, solatlah buat jamak takhir. Buat jamak takhir ataupun takdim. Dengan cara pastikan dahulu, yang pertama kalau pakai pampers, tukar pampers, ambil wudu, solat. Dan nak solat pula yang seterusnya nanti, tukar pula pampers yang lain. Jangan biarkan pampers yang dah sedia ada kat dia, tukar pampers terlebih dahulu. Itu cara yang kita boleh buat lah. Buat begitu. Boleh jamak. Boleh lah. Jamak ayah. Kadar yang dia mampu lah. Kita ingatkan sekadar yang dia mampu. Tapi dia babak cakap pun dah tak ni lah. Itu dah nyanyuk lah. Dah nyanyuk tu dah ikut, dah gugur dah. Sebab Rufi'al qalam anis salas, dia angkat pen. Malaikat tak catat melainkan 3 benda ni. Antaranya al-majnun hatta yafiz, orang yang gila sehinggalah dia baik. Kemudian al-nisyan, iaitu orang yang terlupa. Nyanyuk masuk dalam lupa. Kemudian an-naim hatta yastayqid, orang yang tertidur sehinggalah dia bangun. Semua yang dia buat macam mana? Dan dia nyanyuk. Benda yang bukan kehendak kita. So ada masalah ma'fu'an. Yalah, dia dah separuh dia. Itulah. Allah bagi inilah tu. Allah bagi pahala kat kita. Sama sebagaimana Allah jadikan orang miskin, anak yatim, orang susah, bukan nak bagi susahkan dia semata-mata, tapi Allah nak bagi pahala ujian pada orang hak lain, hak sihat.
So mak ayah kita jadi macam tu, Allah nak bagi pahala. Allah tahu engkau dulu amalan tak banyak, so aku nak bagi pahala banyak kan. Kau jaga mak kau betul-betul. Ada seorang perempuan umur nak lingkungan 60. Dia duduk mengadu lah, dia kata, "Ustaz, saya nak pergi mana, tak boleh nak pergi belajar pun tak boleh. Mak saya kat rumah tak ada orang lain jaga. Adik-adik saya semua lelaki. Yang lelaki ni bukan mau jaga sangat. Anak yang perempuan lah yang jaganya." Saya kata, ambil sudut yang positif lah. Maknanya Allah nak bagi pahala kat awak. Okey, dengan cara awak yang jaga. So awak, orang lain kena nak dapat pahala, kena pergi kelas anu, pergi masjid, buat itu, buat ini. Awak jaga mak awak pun dah memadai untuk awak dapat pahala tadi. Itu salah satu lah ujian yang Allah nak bagi. Kalau boleh pula, mak pun jaga, akrab pun datang. Lagi hebat lah kan. Lagi baca Quran. Orang yang baca Quran lah. Ubat nyanyok. Ya, betul. Ubat nyanyok, apa dia ubat nyanyok? Ilmu Quran. Ilmu dengan Al-Quran. Baik, ilmu ni kuatkan akal. Ilmu apa-apa sekalipun. Sebab tu kita tengok orang yang jadi hamba pada ilmu, orang yang cerdik, yang dia setiap masa membaca dan sebagainya. Contoh paling dekat kita ambil Tun Mahdi lah, kita kata umur 86. Sebab apa? Sebab dia gunakan akal. Dia bagi fikiran dia kat orang, poin dia dan sebagainya. Orang bertanya kepada dia. Sama juga orang-orang yang lain. Okey, ni Aziz pun 80 lebih. Okey, begitu juga orang yang lain. Orang yang kita katakan gunakan untuk ilmu ni, insya-Allah akal dia takkan rosak, dia tak nyanyuk. Okey, baik. Tapi kalau sinetron tiap-tiap petang atau konflik. Okey, baik. Kemudian juga yang kedua Quran. Okey, yang kedua Quran. Kenapa Quran ni boleh menyebabkan kita tak nyanyuk? Okey, yang pertama sekali Allah sebut dalam Al-Quran, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Maka yang demikian itu kata Allah, kami telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad wahyu daripada kami, yang kami namakan wahyu itu sebagai roh. Al-Quran Allah sebutkan sebagai bersifat dengan sifat roh. Kenapa sifat roh? Roh ni yang menghidupkan. Bukan sekadar menghidupkan jiwa-jiwa yang mati, bahkan boleh menghidupkan benda yang lain. Air, kan kita dah pernah cerita molekul air bila dibacakan Al-Quran. Kemudian satu kajian yang dibuat di Jordan, 3 batang pokok diambil, diletakkan dalam 3 bilik yang kecil. Kemudian dibuka. Bilik yang pertama tu dipasang muzik yang keras, pokoknya mati. Bilik kedua dipasang muzik yang sentimental, pokok naik sedikit saja. Bilik yang ketiga dipasang Al-Quran, pokoknya tumbuh dalam keadaan yang subur. Ini sebab tu Quran tu menyuburkan, menghidupkan jiwa-jiwa yang mati. Sebab tu surah Yasin digelar sebagai Qalbul Quran, hati Al-Quran yang menghidupkan. Ini yang penting sangat-sangat kita baca Al-Quran tadi. Okey, baik, tadi kat mana? Ustaz, kan kita jaga waktu yang anak-anak. Jadi waktu ni kalau apa ni, selalunya anak-anak dia kurang nak jagalah. Jadi kadang-kadang dia ikut mengamuk. Betul. Jadi kalau kita bujuk dia, lagi dia mengamuk. Dia jadi macam budak-budak lagi. Ustaz, lepas tu kita ada cara kalau kita thinking dia sikit. Betul. Dia kata, diam. Kata dia, baru dia diam tu Ustaz. Baru dia diam. Kalau tidak dia mengamuk, jangan Ustaz-dosa lagi. Okey, kalau ikutnya, kalau mak sendiri memang masuk kategori ni, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kamu katakan kepada mereka uff. Apa dia uff? Uff ni ucapan mengeluh-keluhan. Menolak. Okey, itu pun dah dikira dosa. Wala tanharhuma, jangan kamu tengking, larang dia orang. Wa qul lahuma qawlan karima. Sebut kalau kepada mereka kata-kata yang mulia. Baik, sebagaimana waktu kita kecil, anak kita yang waktu kecil itu datang pulas singa, tak makan sebutan, tak makan cubit. Hari itu ada seorang jumpa saya dekat Kampung Rawa. Jumpa saya, last kali saya tak puas. Waktu tu saya tengok kita anak saya ni yang lelaki ni, Allah, dia punya superhero dia tu boleh macam sikit lah. Allah Akbar. Kita nak lintas jalan, nak pegang tangan, jadi saya geram, saya duk panggil tu sambil geram. Tiba ada lalu seorang anak murid tua lah. Tengok kita, bila ustaz dahsyat tu, boleh tahan juga ustaz, kontrol anak ustaz tengah jalan tu. Kita nak buat macam mana? Depan orang, kadang-kadang kita dah orang kata apa, dah jadi hilang pertimbangan, hilang apa? Tengok. Anak-anak kita macam tu. Waktu kita kecil, ibu bapa kita sama juga. Maka benda tadi tu berulang balik kepada kita bila jaga. Waktu mak saya, salah satu doa dia kata, aku minta doa ke Allah, minta ya Allah janganlah jadikan aku sakit yang menyebabkan korang jadi dahaga kat aku. Dia kata waktu aku sihat, semua anak-anak boleh jaga. Waktu mak ayah sihat, pergi ziarah, bagi duit, itu ini. Tapi waktu sakit tu tak semua orang boleh sabar. Waktu sakit, dia kata, so aku takut korang yang asalnya jadi anak yang soleh, bila aku sakit, korang jadi anak yang neraka. Ni yang kita minta. Jangan nak sakit pun sakit yang biasa-biasa lah. Minta doa kat Allah, jangan kita bagi jadi sakit yang menyebabkan kita susahkan anak-anak. Kadang-kadang anaknya okey pula, masalah menantu pula bergaduh. Sebab
Ada orang yang kadang-kadang suami tak setuju jaga mak sendiri. Ada yang pula yang macam-macam lah. Manusia tak sama. Walaupun suami isteri yang tidur sepantar pun tak semestinya kadang-kadang sama juga dalam bab ni. Lepas tu kita kena ambil kira lah. So orang tu bagaimana keadaan sekalipun tak boleh sabar. Sabar baik. Bacalah ayat yang pertama. Surah Al-Imran tu, ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Surah ayat 200 surah Al-Imran ayat 200. Cubalah baca ayat tu. Pergi dekat mak kita, auzubillahi minasyaitanir rajim. Pokok dia diam. Kau baca apa? Nak buang syaitan-syaitan kat mak ni. Cakap kalau berseluruh macam tu tak apa. Jangan kita katakan jangan meninggikan suara. Takut pun satu saja. Dia terasa hati. Sebab kesan mak yang terasa hati ni kesan pada kita. Dia kadang-kadang mak yang terasa hati ni mungkin dia tak cakap mulut, tapi dalam hati dia. Ini yang kita takut sangat-sangat. Kisah Al-Qamah dan sebagai banyak cerita-cerita yang lain yang menunjukkan pada redha Allah ala redha al-walidain. Redha Allah pada redha kedua ibu bapa ni yang kita takut menjaga sangat. Sebab tu orang suruh minta maaf. Dulu waktu tengah sakit tu minta maaf, kakak sikit maaflah saya apa semua benda, takut ada benda. Kesan pada hidup kita. Baik. Ada soalan lain? Ya. Saya nak tanya berkenaan dengan solat jamaah tadi. Solat jemaah. Katakanlah kita akan menjalani operation. Operation tu dischedulkan akan melalui 2 solat. Okay. Bolehkah kita nasihatkan pesakit tu untuk jamaah sebab dia tak sedar? Siapa yang itu antara tugas doktor ni masuk tanggungjawab kita dalam bab dakwah, mengingatkan orang. Antaranya orang-orang yang sakit, ingat dia nak buat apa-apa pun nak, contohnya macam sama juga nak balut tangan, nurse yang nak balut tangan ke orang yang patah. Cakap dia, masuk dia beritahu. Yang pertama sekali ambil wuduk siap-siap. Ataupun yang kedua suruh bersihkan terlebih dahulu, kerana bila balut nanti dia takkan kena lagi anggota tu dengan air. So pastikan. Antaranya juga orang yang sakit nak operation, minta suruh solat terlebih dahulu. Sebab tu saya rasa tak tahulah hospital yang lain kalau di IJN. Sebab dulu sahabat saya Ustaz Hasrizal Jamil, dia jadi macam kaunselor kat situ, kaunselor agama. Siapa-siapa orang-orang yang sakit, yang serabut sangat-sangat, dia orang bawa Ustaz ni pergi tolong nasihatkan dalam bab solat kena buat macam ni, aturkan, kita ajar dia orang. Dia nak buat operation, kita beritahu kat dia buat jamaah siap-siap. Orang yang nak dibedah dan juga orang yang nak memudah doktor. Doktor boleh buat jamaah, sakit pun boleh buat jamaah, dua-dua orang. Okey, dua-dua boleh buat. Kerana masa yang lama. Dia masuk dalam bab darurat.